Ini bab larangan daripada meminta jawatan dan beria-ia sangat mendapatkannya, wal hirs 'alaiha, dan bersikap haloba untuk mendapatnya, yakni beria-ia sangat untuk mendapatkannya. Ini kita sudah baca dah kan? Sudah baca dah. Bab karahatil imara bighairi darurah. Ini bab karahatil imarah, tidak elok memegang jawatan tanpa keperluan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar. Beliau berkata, pernah saya berkata, wahai Rasulullah, tak mahukah engkau melantik aku, yakni memegang apa-apa jawatan? Qala, Abu Dzar berkata, fadaraba biyadihi ala mankibi. Nabi SAW pun menepuk dengan tangannya bahuku. Kemudian beliau berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jawatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya jawatan itu pada hari kiamat nanti adalah kehinaan dan penyesalan, yakni membawa kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya ataupun dengan cara yang betul. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan menunaikan tanggungjawabnya berhubung dengan jawatan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar lagi bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku nampak engkau lemah, dan sebenarnya aku suka untuk engkau apa yang aku suka untuk diriku. La ta'ammaranna ala ithnain, janganlah engkau menjadi ketua, janganlah engkau menjadi ketua ataupun pemimpin walaupun kepada dua orang. Wala tawallayanna mala yatim, jangan sekali-kali engkau menguruskan harta anak yatim. Bab fadilatil amiril adil wa 'uqubatil ja'ir wal hath 'ala ar-rifq bir ra'iyyah wan nahy an idkhalil masyaqqah 'alaihim. Ini bab kelebihan pemimpin yang adil dan siksaan terhadap yang zalim, yakni pemimpin yang zalim, dan bab galakkan supaya pemimpin itu berlembut dengan rakyatnya, dan larangan daripada yakni larangan terhadap pemimpin daripada menyusahkan mereka, yakni menyusahkan rakyat mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil, yakni di sini pemimpin-pemimpin yang adil, di sisi Allah nanti berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya, di sebelah yaminir rahman, di sebelah tangan kanan ar-Rahman azza wa jalla, dan kedua-dua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam pemerintahan mereka dan terhadap ahli keluarga mereka, dan berhubung dengan apa-apa yang dikuasai oleh mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Shumasah atau Syamasah, beliau berkata, pernah aku pergi menemui Aisyah untuk bertanya dia tentang sesuatu. Dia pun bertanya, mimman anta, engkau dari kumpulan mana, orang mana?
Faqultu, saya menjawab, rajulun min ahli Misra, saya adalah salah seorang penduduk Mesir. Faqalat Aisyah berkata, bagaimana pemerintah kamu dengan kamu dalam peperangan ini, dalam peperangan yang kamu ikut ini? Faqala, orang itu berkata, kami tidak ada tak senang hati sedikit pun kepadanya. Kami puas hatilah dengan dia, betul-betul puas hati, tak ada sikit pun tak senang hati dengannya. Itu makna ma naqimna minhu syai'an. Sesungguhnya kalau seseorang daripada kami kematian, unta, akan diberinya unta kepada orang itu. Atau kematian hamba, akan diberinya hamba kepada orang itu. Ini dia akan gantilah. Dan kalau seseorang memerlukan kepada perbelanjaan, dia akan memberikan perbelanjaan kepadanya. Faqalat, mendengar keterangan orang itu, Aisyah pun berkata, ama, ketahuilah, sesungguhnya tidaklah akan menegah aku sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Muhammad bin Abu Bakar, saudaraku, untuk aku menceritakan kepadamu apa yang telah ku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan sabdanya itu di rumahku ini. Kata baginda, Nabi kata, Allahumma, ya Allah, sesiapa yang memegang apa-apa jawatan dalam umatku, fashaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq alaihi, engkau susahkanlah dia. Itu dia. Ya Allah, engkau susahkanlah orang yang menyusahkan umat Islam, rakyat dia dari kalangan umat Islam. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan sesiapa yang memegang apa-apa jawatan umatku, apa-apa jawatan yakni di kalangan umatku, farafaqa bihim, maka dia berlembut, dia bersimpati dengan mereka. Farfuq bihi, maka engkau pun berlembutlah dengannya. Itu doa, itu kata Nabi SAW. Lepas tu dengan sanad satu lagi tu seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, ketahuilah, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin, penggembala, asal maknanya pemimpinlah di sini. Dan setiap daripada kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dijaganya. Fal amir alladhi 'ala an-nasi ra'in, pemimpin yang memerintah orang ramai adalah penjaga ataupun ra'in, penggembala. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, dia bertanggungjawab terhadap rakyat. Dan seseorang lelaki ra'in adalah penjaga kepada ahli keluarganya, yakni pemimpin kepada ahli keluarganya, dia bertanggungjawab tentang mereka. Perempuan adalah penjaga kepada rumah suaminya dan anaknya, yakni pemimpin di dalam rumah suaminya dan anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dia bertanggungjawab terhadap mereka. Wal 'abdu, hamba adalah pemimpin ataupun penjaga kepada harta tuannya, dan dia bertanggungjawab terhadapnya. Ala, ketahuilah, fakullukum ra'in, semua orang dari kalangan kamu ini adalah penjaga, adalah orang yang bertanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan setiap daripada kamu bertanggungjawab terhadap apa-apa yang dijaganya. Lepas tu Imam
Muslim wak mari beberapa sanad banyak ni, semua ni nak menceritakan hak saat ni juga hadis serupa tu juga. Banyaklah dia wak marinya. Termasuklah hak apa nama ni, perawi kepada kitab Muslim ni, anak murid dia iaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Riwayat dia hak suku tidak melalui Muslim pun dia mari juga. Hak ni anak murid dia sendirilah marinya, iaitu Abu Ishaq, bukan Imam Muslim. Sebab kitab ini disusun oleh anak murid dia. Qala Abu Ishaq. Tu Imam Muslim tak kata tu waktu tu. Qala Abu Ishaq. Abu Ishaq tu lah anak murid dia, tu lah yang katanya. Dan seterusnya beberapa hadis ni sebenarnya hak tula je hadis Ibnu Umar, cuma ada sikit-sikit beza. Ada yang dari segi makna dia tu sama, lafaz dia tu ada berbeza. Ada setengah-setengah tu ada tambahan. Misalnya riwayat Zuhri, hak tu dia kata, saya rasa dia ada berkata ar-rajulu ra'in fi mali abihi. Seseorang itu dia menjaga, mungkin dia menjaga harta ayah dia, maka dia bertanggungjawab terhadapnya. Mana ada tambahan itu. Mana nak ayat tanggungjawab ni banyak lah. Boleh jadi ada kaitan dengan ni, boleh jadi ada kaitan dengan itu, maksud hadisnya, tidak khusus dengan apa yang disebut tu saja. Lepas tu dia mari beberapa hadis dengan isnad yang berlainan, yang sama makna dia, serupa aja. Kemudian akhir sekali hak selain daripada riwayat Ibnu Umar tu, iaitu riwayat daripada Abul Ashhab Anil Hasan, kata dia Ubaidullah bin Ziyad, jadi gubernur di Kufah ni, dia pergi melawat ataupun menziarahi Ma'qil bin Yasar Al-Muzani dalam kesakitan yang mana dia matilah dalam kesakitan itu, yang mana membawa matilah, bawa dia mati. Ma'qil pun berkata, sesungguhnya aku mahu menceritakan kepadamu suatu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah aku yakin aku masih lagi akan hidup, nescaya tidak ku ceritakan hadis ini kepadamu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun hamba, yakni manusia. Hamba di sini bukan hamba abdi itu, manusia. Yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang diberi Allah kuasa memerintah kepadanya. Itu makna yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yakni tidak ada seorang pun manusia yang Allah minta dia jaga rakyat. Maknanya merintahlah. Itu asal dia, Allah minta dia jaga, yakni berikan amanah kepada dia supaya dia jaga rakyat. Yamutu, yang mati, yakni tidak ada seorang pun manusia, pemerintah lah maksud sini, ikutlah pemerintah di peringkat mana, yang mati pada hari dia mati itu dia menipu. Wa huwa ghashun, dia menipu, ataupun dia bersikap, dia berkhianat terhadap rakyatnya. Melainkan tidak ada siapa pun, tak ada kecuali, itu makna tidak ada melainkan Allah haramkan syurga kepadanya. Kemudian riwayat satu lagi, riwayat Hasan tu juga, dia kata Ibnu Ziyad masuk menemui Ma'qil bin Yasar pada ketika dia sakit. Yang ni lafaz dia berbeza, wa huwa waji'un. Waji'un itu pun makna sakit juga, seperti tadi juga. Bimithli hadithi Abil Ashhab, supaya hadis tadi juga, hak lain-lainnya. Wazada, tapi dalam riwayat ini ada tambahan. Dia kata, alla kunta haddathani hadha qabla al-yawm. Ibnu Ziyad pun kata, ada tambahan, kenapa engkau tidak ceritakan hadis ini kepada saya sebelum hari ini? Qala, Ma'qil berkata, ma haddatsuka, aku tidak akan ceritakan kepadamu. Au lam akun li uhadditsaka, ataupun aku tak akan cerita kepadamu hadis ni. Kerana kalau dulu aku tak cerita,
Aku tak akan cerita kamu. Itu dia. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abil Malih bahawa Ubaidullah bin Ziyad masuk untuk menemui Ma'qil bin Yasar pada ketika sakitnya. Maka Ma'qil berkata kepadanya, sesungguhnya aku mahu menceritakan satu hadis kepadamu. Jikalau aku ni bukan dah hampir nak mati, nescaya aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun pemimpin yang memegang jawatan, yang memegang apa-apa urusan orang-orang Islam, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawabnya terhadap mereka, wa yansah, dan dia tidak ikhlas, illa, melainkan dia tidak akan masuk bersama mereka syurga. Dia tidak akan masuk syurga bersama mereka. Yang ni tak ada seorang pun, tak ada kecuali pemimpin mana pun yang memegang apa-apa urusan orang Islam, lepas pada tu dia tidak sungguh buat kerja tu, tidak ikhlas, dia tidak akan masuk syurga bersama mereka. Lepas tu Imam Muslim buat mari beberapa lagi lagi hadis tu juga riwayat daripada orang lain lah. Sawadah bin Abil Aswad qala haddathani abi, bahawa Ma'qil bin Yasar sakit, Ubaidullah bin Ziyad pun pergi melawat dia. Lepas tu orang lain-lain itu serupalah maknanya dengan hadis yang telah dikemukakan oleh Hasan daripada Ma'qil tadi. Orang lain-lain serupa. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Hasan bahawa Aid bin Amr, dia ni adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia pergi berjumpa dengan Ubaidullah bin Ziyad. Lalu dia berkata, "Hai anakku," kata dia, "sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk penjaga, penyelia, pemimpin," maksudnya di sini. Di sini maksudnya pemimpin, pemerintah, ialah al-hutamah, ialah pemerintah yang tahu menghancurkan. Fa iyyaka an takuna minhu, maka berwaspadalah engkau, janganlah engkau termasuk di antara mereka itu. Faqala lahu, Ubaidullah pun kata, "Ijlis, kamu duduk," kata dia. "Duduk. Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Engkau hanya hampas dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau hanya antah boleh juga, antah berah tu. Engkau hanya antah. Maksud dia di sini hampas pun boleh juga, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia pun kata, sahabat ini iaitu Aid bin Amr ini, dia kata, "Wa hal kanat lahum nukhalah?" Ada hampas kau sahabat ni? Ada antah kau? Dia kata, hampas ni ada pada orang yang selepas mereka, kata dia. Dan pada orang lain. Itu dia. Ini bab beratnya atau beratnya keharaman ghulul, yakni berkhianat ataupun berkhianat pada harta negara, pada harta rakyat, harta negara, harta orang ramai. Itu ghulul. Asal maknanya khianat terhadap harta apa-apalah, sesiapa. Tetapi kemudiannya lebih banyak digunakan untuk khianat terhadap harta rampasan perang. Tetapi maksudnya di sini semualah, semua, tidak mesti harta rampasan perang saja. Apa-apa hak orang, terutamanya hak maksud di sini dalam bab ni hak negara, hak rakyat.
khianat terhadap harta rakyat. Besarnya haramnya itu. Haramnya itu besar, berat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata dia, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di kalangan kami pada suatu hari. Baginda pun menyebutkan ghulul, yakni pengkhianatan berhubung dengan harta benda orang ramai, hak orang ramai. Fa'azzamahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan besarnya kesalahan khianat itu. Wa'azzama amrahu, dan dia mengatakan beratnya perkara ini. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali aku menemui kamu nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan di atas tengkuknya ada unta yang berbunyi, bunyi unta itulah. Tu. Duk pikul unta. Saya so, janganlah lagu tu. Kalau boleh tak say jumpa lagu tu. Saya so. Yaqulu, dia duduk kata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pun kata pada masa itu, aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Tidak ada daya aku untuk menolong kamu. Aku telah pun menyampaikan kepada kamu, royak dah kan dulu. La ulfiyanna, janganlah sekali-kali aku bertemu dengan seseorang kamu dalam keadaan dia datang pada hari kiamat nanti, di atas tengkuknya ada kuda lahu hamhamah, yang merengkek. Kuda tu dak bunyilah. Fayaqulu, maka dia pun kata, wahai Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. Aku pula kata, la amliku laka syai'a, aku tidak ada apa-apa untuk menolong kamu. Aku tidak ada kuasa untuk menolong kamu, memberi syafaat kepada kamu. Qad ablaghtuka, aku telah pun ceritakan. Janganlah sekali-kali aku menemui seseorang kamu pada hari kiamat nanti datang dalam keadaan di atas tengkuknya ada biri-biri ataupun kambing, laha thura, yang bertebik. Yaqul, dia duduk kata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pula kata, aku tidak memiliki apa-apa, yakni kuasa untuk menolongmu. Aku sudah sampaikan. Aku ayat dah dulu. La ulfiyanna ahadakum, janganlah sekali-kali aku menemui kamu, seseorang kamu, pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan di atas tengkuknya ada nyawa, ada sesuatu yang hidup, ada hidupan. Ikutlah selain daripada hak tadi lah, orang ko gapo ko, laha siyah, yang bertempik, duduk tepik, dia hidup. Fayaqulu, dia kata pada ketika itu, wahai Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. Nabi SAW kata, aku tidak memiliki apa-apa untuk menolongmu. Qad ablaghtuka, aku telah sampaikan. Di sini boleh juga kita takdirkan maknanya istifham. Bukankah istifham takriri, bukankah aku telah sampaikan kepada kamu? Kan aku royak dah kan dulu? Royak dah ke tidak? Royak dah maknanya. La ulfiyanna ahadakum, janganlah sekali-kali aku menemui seseorang kamu datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan di atas tengkuknya ada riqa, yakni kain-kain, ada kain-kain ataupun pakaian-pakaian takhfiqu, yang yang berkibar-kibar. Takhfiqu macam bendera berkibar-kibar. Ni maknanya dia khianat berhubung dengan kain. Orang ramai berhubung dengan kain, duduk berkibar-kibar atas belakang dia tu. Dia pun kata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pun kata lagu tu, la amliku laka syai'a, qad ablaghtuka, aku telah sampaikan kepada kamu. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan di atas tengkuknya ada samit, ada sesuatu yang diam, tidak bercakap. Maksud di sini samit itu iaitu emas perak. Emas dan perak, duit. Fayaqulu, maka dia berkata, wahai Rasulullah, arithni, tolonglah aku.
Aku pula berkata, la amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Lepas tu riwayat seterusnya ni, beberapa riwayat ni lebih kurang tu supaya tu je. Cuma beza sikit-sikit lah. Dari segi lafaz dia, dari segi maknanya sama. Kita tengok semula. Ini bab tidak elok memegang jawatan tanpa keperluan. Bagi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi kita nya ajarnya kepada dia, tidak berebut jawatan. Tidak berebut jawatan. Apalagi kalau merasuah pula, melobi pula, jauh sekali lah. Berebut tu tak ada. Sebab apa? Ini jawatan ini adalah tanggungjawab. Dia itu sebenarnya. Dan tidak molek pun memegang jawatan ni kalau tak perlu. Kalau tak perlu. Orang-orang dulu tak sih jawatan. Ulama-ulama dulu, orang alim dulu, salaf dulu tak sih. Orang bui pun tak sih. Dikira orang lain lah, orang lain pun boleh juga. Begitu. Dia tidak mudah nak terima jawatan ni, tidak berbangga dengan jawatan. Bahkan berbangga dengan jawatan ini, itu termasuk salah satu alamat kiamat sebenarnya. Termasuk salah satu alamat kiamat. Berbangga dengan pangkat, berbangga dengan jawatan, bermegah-megah. Duduk cari hal tu, salah satu alamat kiamat. Sebab itulah Nabi SAW, dia kalau tengok hak tidak layak, memang dia tak bui. Minta dia tak bui selalu. Kalau minta sebelum pada ni kan kita sudah jumpa dah. Hak ni kira-kiranya Abu Dhar, dia kira dia menawarkan diri dia dengan maksud nak khidmat. Abu Dhar ni seorang sahabat yang lama, minas sabiqin al-awwalin. Abu Dhar ni dia tak ada kepentingan apa-apa. Abu Dhar ni orang juruh benar. Sehingga ada hadis disebutkan tidak ada di bawah rukuk langit ni orang lebih benar daripada Abu Dhar. Tu kelebihan dia pada dalam bab tu. Tidak ada atas muka bumi, di bawah rukuk langit ni orang lebih benar daripada Abu Dhar. Siapa begitu Nabi SAW puji. Jadi dia minta ni atas dasar nak khidmat. Khidmat pun kalau tidak layak tak boleh. Dia kena ada kelayakan tu. Sukarela saja, suka hati saja nak buat kerja, kalau tak pandai tak boleh. Sebab apa? Dia berkait dengan orang ni, berkait dengan orang, berkait dengan masyarakat. Kalau doktor tu semua nampak belakang, tak berani kan. Kalau doktor tu nak suruh ke dia belah, tak tu kali pakai mati situ. Kalau doktor nampak belakang, mudarat dia tu. Hak ni pun lagu tu juga. Pemerintah ni pun jadi kucak-kacir, jadi pincang masyarakat ni, jadi orang ramai ni, jadi rakyat ni susah tak kena gaya. Tak kena gaya mereka boleh jadi lagu tu. Boleh jadi bankrupt, boleh jadi tergadai negara. Siapa lagu tu? Nabi SAW pun tepuk tangan, kata bahu. Ini dia sendiri cerita. Abu Dhar sendiri cerita. Kemudian dia kata, hai Abu Dhar, sesungguhnya engkau lemah. Nabi SAW ni dia orang yang kecek tuh kan. Ada kalanya dia kiah-kiah kan, ada kalanya dia tuh kan. Dia ya, engkau lemah. Ini benda amanah ni. Amanah. Dan pada hari kiamat nanti, sedap dalam dunia ni pun apa, sesok dia ni adalah kehinaan dan penyesalan. Yang ini membawa kehinaan, menjadikan seseorang itu hina dan menyesal. Sesok tak kena lagu lah, tak kena lagu, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya. Hak tu makna cara betul. Satu. Yang kedua, ada kelayakan. Ada kelayakan dan cara betul. Cara betul tu dia khidmat banyak. Semua sahabat-sahabat dulu, bila dia khidmat, dia nampak bagus. Nabi SAW pun sebab baru ni kan kita sudah jumpa dah, Abu Musa al-Asy'ari itu bawa dua orang sepupu dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi tak beri kedua.
Tapi kepada Abu Musa dia bui. Dia suruh pergi jadi governor di Yaman. Bukan minta pun, Abu Musa tak minta. Lagu tu cara. Kalau dalam Islam hak betulnya bila-bila pun hak idealnya, hak paling molek, itulah contoh hak nak yang dikehendakinya. Kalau boleh lagu itulah. Kalau tak boleh, payah. Bolehlah kita buat peraturan gitu gini. Walau bagaimanapun kena jaga hak dia. Itulah hak dia. Hak dia orang ni, misalnya kalau kita duduk di pejabat pelajaran lah kita kata, ataupun pejabat bahagian perkhidmatan awam, misalnya orang ni mari keputusan dia gini-gini, layak benar lah. Hak ni kurang sikit, tapi kerana kita kenal dia, kerana ada kabel dia, orang kata, kerana ada kira, orang kira jom sepakat, kita kata, maka dia boleh. Kita hak jebui tu jagalah tu. Kita hak jebui tu. Itulah punca jadi rusak masyarakat. Orang yang tidak layak pegang jawatan. Sebab kita pemerintah duduk bui tak tu kali. Maknanya berat tu. Dia kena tunaikan tanggungjawab dia. Tuhan suruh beri amanah kepada ahliha. Antu'addul amanat ila ahliha. Suruh serahkan amanah kepada ahli dia. Ahli tak apa mana ahli? Nabi SAW sudah tunjukkan kepada kita lagu mana ahli ni. Orang yang layak lah maksudnya. Kalau tidak, tak boleh. Itu yang dia kata kepada Abu Dhar. So, dalam hadis satu lagi, riwayat daripada Abu Dhar juga, dia kata Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dhar, aku nampak engkau ni lemah. Dia kata terus-terus, dan aku sebenarnya saya suka untuk engkau dapat apa yang aku suka, aku dapat. Tak ada masalah apa-apa, tak ada. Kalau aku suka, aku boleh benda tu. Aku pun suka juga kalau engkau boleh. Tapi bukan gitu masalah ni. Jangan jadi ketua walaupun kepada dua orang. Jangan jadi amir walaupun kepada dua orang. Dan jangan uruskan harta anak yatim. Nabi kata tu kan. Sebab itulah Abu Zar ni jadi zahid. Jadi zahid kan terkenal seorang sahabat yang sangat zahid. Tak cara dunia. Dia kira hari ni, esok kira lain. Tak boleh lebih daripada keperluan. Pakaian ni selai ya. Tak boleh lebih daripada keperluan. Pinggan pun seputih. Tak boleh lebih. Dah kita padan dengan seputih. Boleh dah bubuh laut dalam tu gapo pun boleh dah tu. Bubuh laut dalam tu belakang boleh dah. Gitulah kehidupan dia sampai mati. Dan kalau kita perhatikan, banyak perkara kan yang sahabat-sahabat tak senang dengan dia ni. Muka dia kecek hak dia dengar. Nabi SAW kata dia royak, dia tak cara. Ni keadaan orang ni. Orang yang kita kata dari segi politik ni, dia tidak berapa nampak kan. Dia kira kebenaran dia. Ada kalanya kebenaran itu tidak perlu kita tonjolkan begitu. Tak perlu kita tonjolkan begitu. Sebab pemerintah ni dia main dengan orang ramai ni macam-macam keadaannya. Tak sampai masa dia lagi, nantilah dulu. Dia kira sahaja. Kena bui, tak boleh simpan harta. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah tu maksudnya orang simpan harta. Tak boleh simpan harta. Bukan orang yang tak beri zakat. Orang lain faham orang tak beri zakat je kalau harta banyak. Tak apa, beri zakat. Dia kata dok. Hak tu pun termasuk dalam ayat tu, kata dia. Dia tak cara siapa pun pemimpin pun dia tak takut. Dia kata ni ada orang jenis ni, sama-sama pun ada dalam masyarakat ni. Dia ada hak jenis ni. Dia tak kira, dia tak ada kepentingan gapo. Tak ada bimbang jatuh ke orang tak lantik dia ke, dia tak ada. Dia kira dia faham gitu, dia tak akan berubah dah lagu tu. Tapi kadang-kadang orang politik ni tidak gitu. Ada kebaikannya, ada cara dia sendiri. Orang politik betul benda tu, tapi kita kena ada cara. Cara kita halus. Kita tidak cara geng-geng gitu. Tapi asal jadi, maksud kita tu jadi, tak apalah. Sahabat-sahabat tidak senang dengan dia ni. Dia pergi bawa lagu tu lah. Di zaman Sayyidina Muawiyah jadi gubernur,
di Syam, dia duduk sana. Dia kata lagu tu. Lepas tu dia duduk mengajar ayat lagu tu. Orang pun jadi taksir ke dunia. Taksir hijau, taksir kau. Nak jadi seperti dia. Ramai lagu ni, ada semua lagu ni. Lepas pada tu tak boleh. Tak padan dengan zakat saja awak keluar, kena bui piti. Semua tak boleh simpan. Tak boleh simpan. Dengan sebab tu puak-puak sosialis ni, dia kata cara dalam Islam ni ada, misalnya Abu Zar tu kata tak ada milik harta benda ke apa. Puak-puak sosialis ambil kesempatan lah masa dulu lah. Dia nak kata sosialis tu boleh bersatu dengan Islam lah. Masa dulu ni orang tak sedar, tak kira. Dulu dia bawa lah Abu Zar lah, macam-macam. Itu sebagai bukti dia. Padahal tak ada kena-mena Abu Zar tu dengan dia. Jadi sehingga Sayyidina Osman panggil dia. Tak sah lah lagu tu. Ginilah, tak sah duduk dekat orang ramai. Dia kalau duduk dekat orang ramai, orang tanya, dia akan kata, dia akan royak. Dia tak akan bersembunyi-sembunyi. Dia akan royak. Kalau orang tetok pun kata dia, pancung dia pun, dia tak akan berhenti. Dia tak akan berhenti. Dia akan kata. Kalau ada orang tanya dia akan royak. Lagu tu kok dia faham. Lagu ni nak merintah lagu mana? Lagu ni. Sebab tu Nabi SAW kata dah, tak boleh dua orang pun tak boleh jadi pemimpin pada dua orang pun. Usah kau nak jadi juta-juta rakyat. Harta anak yatim pun jangan uruskan. Nabi kata dah. Sebab tu dia tak cara. Sayyidina Osman pun hantar dia ke Rabadah, nama satu tempat yang tak ada orang ramai. Bukan duduk bandar dia susah lagu tu. Maknanya Abu Dhar ada kelebihan dia, sahabat yang lebih lah dari segi perang, dari segi gapo kuat dia. Dari segi tu maknanya Nabi SAW ambil kelebihan dia, kekurangan dia bagi peringatan, jangan. Walaupun kita atas nama nak khidmat pun, nak kebajikan pun, nak kebaikan pun, tapi kita tidak layak duduk situ, tak sah lah. Kita jadi askar biasa, tak sah jadi panglima. Boleh jadi panglima, ketua dah tu, tak boleh. Dia kena jadi hak biasa. Itulah caranya. Lepas tu hak tadi, hak tak boleh taksir jawatan, tak molek jawatan gitu gini, boleh jadi kita jadi berasa lagu tu taksir lah pula, taksir cara lah kepemerintahan ni. Sebab itulah semua dalam kitab-kitab hadis ni, kitab mana pun lagu tu, dalam Bukhari tu utamanya, dalam Muslim ni pun lagu tu juga. Sekarang ni dia kelebihan pemerintah pula. Kelebihan pemerintah pula, takut-takut kita jadi lemah semangat, jadi taksir lah pula cara. Maka tak ada orang nak bertanggungjawab, pakam kira nak melepas diri. Tak boleh juga lagu tu. Bukan kita hidup ni bermasyarakat. Kelebihan pemerintah yang adil. Tapi kalau pemerintah tidak adil tu, ada seksaan yang berat, rakyat selalu. Dan galakkan supaya pemimpin ini berlembut, bersimpati dengan rakyat dia. Larangan menyusahkan rakyat dengan apa cara. Ini tepat dia. Imam Muslim mari hadis mula-mulanya, orang-orang yang adil, pemerintah-pemerintah yang adil ni di hari akhirat nanti di sisi Allahnya duduk di atas mimbar dia, daripada cahaya. Tu kelebihan dia. Boleh kenal lah tu esok tu. Tu boleh tahulah tu. Supaya banyak kan perkara-perkara ditunjukkan esok. Supaya saat ni kita baca hadis saat ni, pikul unta tu apa tu, pikul kuda, pikul lembu, pikul kambing dan sebagainya. Orang tahu tak? Ni pokok ni. Kalau sinar cerah ni anggota ni pokok Islam. Ambil air semaya ni, semaya, pokok semaya. Nampak saya so. Ni pun lagu tu. Di situ ada mimbar-mimbar yang tinggi. Orang pun nampak ini pemimpin yang adil, yang Allah SWT kenal. Jadi lebih dia duduk depan orang, semua nampak dia. Itu kelebihan dia. Dapat an yaminir rahman, duduk sebelah kanan Tuhan. Dan kedua-dua tangan Tuhan ni kanan. Mana tuah belakang, molek belakang. Tidak kata tangan kiri ni untuk hak tak molek, tangan kanan ni untuk hak molek, seperti diajarkan oleh Nabi kepada kita buat kan. Jadi Tuhan pun hak tak molek dia buat dengan tangan kiri dia, hak molek dia buat tangan. Jangan fikir gitu. Jangan lagu tu. Kilta yadaihi yamin. Kedua-dua tangan Tuhan, kalau dia kata tangan, biyadaya, dengan dua tanganku, khalaqtu biyadaya,
Misalnya, aku jadikan dengan kedua tanganku tu, jangan kita fikir tangan kiri, tangan kanan lagu tu sepok manusia, sepok makhluk hidup. Cuma sebut saja perkataan tangan. Ini termasuk di dalam hadis sifat ataupun mutasyabihat, muskilul hadis. Hak ni ada dua pendapat ulama sama-sama. Satu yang serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata-kata tangan, hakikat dia kita tak tahu. Ini adalah gambaran sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan dalam dengan lafaz tangan, kita kata. Hak satu lagi tangan ni dengan makna hak lain lah. Di sini Imam Nawawi sebut ini dengan makna tangan kanan ni maknanya iaitu al-halatul hasanah, makna keadaan yang baik, wal manzilatur rafi'ah, iaitu darjat yang tinggi. Sebab orang Arab dia guna, kita pun guna juga lagu tu. Lakoh kanan dia mau mari, lakoh kanan. Kanan tu makna molek. Golongan kanan, golongan kiri. Itu dia. Golongan kanan, golongan kiri. Dalam dunia lah, di dunia politik pun orang guna lagu tu juga. Mana hak kanan tu dia kira hak molek, hak sederhana, hak baik. Hak kiri ni jenis radikal, jenis ekstrim, macam-macam lah. Hak alik kiri dia sebut begitu. Paklan ni pun begitu. Bukan bangsa Arab saja, bangsa lain pun begitu juga. Begitu juga. Kalau nak salah, nak gapo pun dalam dunia ni, tangan kanan. Hak kafir tidak tangan kiri, jarang cuba tangan kiri. Walaupun sebelah kanan. Maklum, makna tak kanan ini untuk hormat, menghormati orang. Makna di sebelah tangan kanan, maknanya dia mendapat penghormatan daripada Allah SWT. Itu takwil. Itulah penghormatan dalam bentuk mana? Dalam bentuk pangkat yang tinggi, kedudukan yang istimewa. Sebab kalau kita nak beri apa-apa, beri dengan tangan kanan, itu makna kita memuliakan dia. Kalau kita beri tangan kiri, maknanya kita tak kenal, kita tidak hormat kepada dia. Jadi Allah SWT gunakan ini untuk mendekatkan fahaman kita. Hak orang manusia duduk guna lagu mana. Allah SWT memang buat hak kanan ni lebih kuat daripada hak kiri. Bangsa mana-mana pun, tak kira Islam, tak kira kafir, memang hak lebih ramai manusia ni guna lebih kuat kat mana? Tangan kanan. Tangan kanan. Allah SWT buat dah gitu. Jadi apa-apa pun hak lebih tu kanan. Jadi untuk menyatakan kelebihan, penghormatan dan kemuliaan, jadi dia sebut kanan. Itu takwilnya. Bukan makna kanan tu anggota. Kalau lagu tu jadi mujassimah lah pula. Lagu tu ada anggota pula, anggota kanan kiri, tangan kanan tangan kiri. Sebab tu dia kata dalam hadis ni, wakilta yadaihi yamin, bal yadahu mabsutatan. Dalam Quran ada sebut dua tangan juga sebut. Bahkan kedua-dua tangan Allah itu terhampar. Kedua-dua tangan tu itu yamin, kanan dalam hadis ni. Mana tuah belakang, molek belakang. Tidak ada hak tak molek tu. Tidak ada hak tak molek tu. Tidak kata bila dia nak buat hak tak molek dengan tangan kanan, sepok kita dengan tangan kiri, sepok kita hak tak molek. Kalau hak molek dengan tangan kanan, tidak gitu. Kedua-duanya adalah kanan. Jadi di sini nak ayatnya ada kedua-dua kanan. Kalau dua alik kiri, dua alik kanan pun tetap bermakna orang itu mendapat penghormatan dan mendapat kelebihan, keistimewaan daripada Allah. Itu maksudnya. Siapa dia? Orang-orang muqsitin ini yang duduk atas mimbar esok ni, iaitu orang-orang yang adil dalam pemerintahan mereka. Hukum hukum dalam Quran, dalam istilah hadis banyak dengan makna pemerintahan. Hukum juga dengan makna keputusan. Keputusan hukum. Tetapi hak lebih banyak dengan makna pemerintahan. Inil hukmu illa lillah. Banyaklah. Banyaklah ayat-ayat yang seumpama itu. Hukmihim wa ahlihim, berlaku adil dalam pemerintahan. Sebab ni dalam bab merintah ni, kita lebih sesuai kata hukum. Kita tidak kata dalam keputusan. Sebab keputusan ni hakim saja. Bukan hakim saja nak ayat sini ni, pemerintah ni bukan hakim saja. Hukum tu dengan makna pemerintahan. Tak kira lah dia tu hakim ke, gapo ke, DO ke, menteri besar ke, Perdana Menteri ke, tak kira lah, raja ke, support. Yang adil fi hukmihim.
wa ahlihim, dan ahli keluarga mereka. Orang yang adil dalam ahli keluarga mereka. Wa ma walu, dan dalam apa-apa yang mereka kuasai, apa saja, tak kira dia tu sebagai gapo, dia adil. Dalam masalah bagi, kita kata bagi tu kerja dia hanya jom bagi, bagi gaji misalnya, apa kena adil. Tak kira lah, dalam gapo-gapo pun, apa-apa kuasa yang Allah SWT bagi kepada dia tu, dia berlaku adil. Kalau ada keluarga, dalam keluarga dia adil. Tidak kata tidak adil. Kalau tidak adil ni, kalau dalam keluarga ni banyak lah dalam masyarakat kita kan. Bini tu aku injok, kau tunggu ni banyak. Tu lelaki tu goyang kaki saja. Adil kalau tu. Itu contoh. Bukan hak tu saja. Banyak lagi. Bini buat kerja tu, buat kerja rumah lagi, buat gini. Lelaki hidup buah saja. Buah saja. Kedai kopi kita kata, kalau berapa ramai lagu tu? Ada kan lagu tu? Lepas tu tahu marah, tahu gitu gini, semua nak molek berlaku. Dia apa dia buat? Misalnya anak-anak tak sama pula layanan kau gitu gini. Kalau anak ni hak lebih gitu gini, ada keistimewaan apa masa depan, saya dah. Hak ni buat tak cara. Ada kalau begitu. Banyak perkara lah, banyak perkara. Pemerintah pun lagu tu juga. Dalam masalah apa-apa saja yang nyata pada kementerian tu, kita kata kementerian kau tu, kementerian kau ni, tu semua nak adil belaka tu. Dalam masalah apa pun. Maknanya orang yang adil ni, dia akan dapat gitu. Dan Nabi SAW sebut nombor satu sekali, apa dia? Hukum. Hak tu hak nombor satu sekali, besar sekali, luas sekali kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, ahli keluarga, kecil sikit, tetapi ini sebagai latihan. Sebagai dia apa ni, kerajaan dalam kerajaan kecil orang panggil. Pemerintahan kecil, yang sempit, keluarga. Kalau keluarga pun tidak boleh nak urus, macam mana nak mereka? Keluarga pun kucalana. Keluarga pun tak boleh, tak jadi. Macam mana nak jadi kalau dia mereka? Sebab tu dalam Islam kena tengok belaka benda tu. Kena tengok belaka. Kalau dia tidak boleh mengawal diri dia, nafsu dia, macam mana dia nak jadi pemerintah? Setara tu dia tu pun dia tak boleh kawal dia. Banyak perkara ni yang kena perhati. Wa ma walu, apa-apa saja, itu disebut secara umum. Kuasa apa saja, dia berlaku adil. Orang hak lagu ni, dia akan dapatlah sesuatu. Dia akan dapat. Cuma member itu tentulah kita kata tidak sama kan. Member belaka hak ni member kerana dia adil dalam keluarga dia. Dia hanya menjadi pemimpin dalam keluarga dia. Dia tidak jadi pemimpin masyarakat. Pemimpin juga. Hak ni pemimpin peringkat ni, hak ni pemimpin peringkat ni, mengikut tahap masing-masing lah. Mengikut tahap masing-masing. Walau bagaimanapun mereka akan mendapat member daripada cahaya saya sebut. Lepas tu riwayat daripada Aisyah ni, Abdul Rahman bin Shumasah, dia pergi jumpa dengan Aisyah nak tanya sesuatu lah. Aisyah pun tanya, orang mana? Dia kata saya ni orang Mesir. Lepas tu dia pun tanya, lagu mana pemimpin kamu? Allah ni, kamu ni mari ni perang kan, ke apa? Maknanya dihantar oleh dia untuk pergi perang lah. Kalau tidak begitu pun, maksudnya pemimpin kamu secara umum lah. Pemimpin kamu secara umum, tapi kamu sekarang ni mari kira-kiranya dalam urusan perang. Kalau tidak sampai perang pun, sebab dia jawab tu, dia cerita macam-macam tu, bukan khusus dengan perang saja tu. Maknanya dia nak tanya tentang pemimpin tu. Bagaimana pemimpin kamu lah ni? Dia tanya. Dia kata kami tak ada barang hak tak puas hati sekarang pun dengan dia. Dia ni kalau siapa-siapa ada kematian kan, unta, kata dia, dia pui unta.
ganti. Kalau kematian hampa, dia punya hampa ganti. Baiknya kerajaan, kerajaan tu, pemerintah, kalau dia perlu kepada nafkah, tak ada belanja gitu ni, dia bagi belanja. Aisyah pun kata, oh bagus sangat, bagus sangat. Dia kata, ni saya nak oyak, dia kata dia. Tak kisahlah atas secara lah hak gapo dia, hak dia buat kepada adik-beradik saya Muhammad bin Abu Bakar. Tu tak secara lah tu. Tapi nak oyak dia, kalau lagu tu dia seorang yang lebih, seorang yang istimewa. Saya nak oyak kelebihan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam oyak. Maknanya Aisyah ni isteri Nabi, sahabat lagi kan. Maknanya dia adil. Orang buat hak tak molek, orang tu dia tahu. Tetapi hak molek, kita oyak molek, kita kata molek. Jangan bila kita tak kenal sekara dengan orang tu, habis tak molek dia. Ataupun sekara kita kenal dia, semua molek belakang, tak ada tak molek. Jangan lagu tu. Itu orang-orang yang dididik oleh Nabi lagu tu. Tengok isteri dia ni, tak secara lah, biarlah hak dia buat ke adik-beradik saya tu, Muhammad tu. Tapi saya nak cerita, pasal kalau lagu ni, makna dia ni istimewa, dia ni lebih. Dalam rumah ni Nabi SAW kata, Allahumma ya Allah, orang yang memegang apa-apa urusan umat. Lepas pada tu dia menyusahkan mereka, engkau susahkanlah dia, biar jadi susahlah dia. Dan orang yang memegang apa-apa urusan umatku, dia bersimpati dengan mereka, dia berlembut dengan mereka, engkau berlembutlah dengannya. Maknanya orang ni pun nampaknya dia termasuk dalam golongan yang kedua ni, hak Nabi doa ni, minta biar Tuhan kesihani dia, biar Tuhan berlembut dengan dia, biar Tuhan tolong dia. Itu Aisyah. Dia tak kira lah adik-adik saya tu, kata dia buat kerana apa ni, tak biar tu kita letak tepi tu. Tapi dia ni bagus ni kalau lagu ni. Maknanya kalau di antara dua golongan ni, hak Nabi doa ni dia termasuk dalam golongan yang kedua kalau lagu tu. Maknanya pemimpin yang baik, dia mendapat restu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi, walaupun Nabi tak ada pun, dia tetap doa Nabi ni makbul. Doa Nabi ni makbul walaupun dia tak ada. Kalau dia doa tu, orang tu ada pula, misalnya orang hak dia doa tu berkenaan tu, pemimpin berkenaan dengan pemerintah lah. Pemerintah ni ada sokmo sampai ke kiamat. Jadi orang hak menepati sifat orang hak dia sebut ni, dapat sokmo, dapat sokmo. Tapi kalau menyusahkan, menyusahkan, Nabi SAW minta biar Tuhan susahkan dia, biar Tuhan tak tolong dia, biar Tuhan sempitkan lagi fikiran dia. Itu sebab maknanya dia kena baik dengan rakyat, dia kena simpati dengan rakyat ni, fikir apa kesusahan rakyat, cuba selesaikan masalah dia. Jangan bawa kesusahan, kesempitan, jangan. Kalau tak ada arah, tak ada arah, tak apalah. Tak ada arah, kena itu jadi susah jugalah. Tapi kalau ada peluang, buat baik pula. Gitu. Jangan kita kata ada peluang pun jadi boleh turun harga pun tak turun, macam kita kata. Dulu dah naik harga, kita kata tak apalah, nak warna misalnya, nak warna, tapi ada peluang hak boleh turun, tak turun juga. Tu tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Dia kena bersimpati. Rakyat ni pun kena faham lah. Ni ketika naik ni nak warna, naik belakang. Tapi ketika hak murah tu sepatutnya kena murah, dan pemimpin dia kena fikir benda-benda lagu tu. Jadi susah tu orang tu. Jadi susah. Kalau dengan sengaja dia nak menyusahkan orang, ada juga dalam dunia ni macam-macam pemimpin ni. Sengaja dia tak apalah orang lain susah, asal dia senang. Ada hak lagu tu. Tetapi mana setengah-setengah tempat tu, macam negeri kita ni tidaklah teruk sangat kan. Ada baik, ta'rifun wa tunkirun. Nabi SAW kata dah, tentang pemimpin akhir zaman ni, ada hak kamu kata molek, ada hak kamu tak molek ni, kamu kata gitu.
Mana kamu anggap ma'ruf, ta'rifun, wa tunkirun, kamu kata mungkar benda ni. Hak molek. Jangan kita hak dia buat molek kita kata molek lah. Hak tak molek tu Islam hadari kau tak molek. Tak boleh. Kita kata tak molek lah. Hak tak molek tu. Hak molek bagus. Hak ni bagus molek. Kita puji dia. Macam Aisyah ni. Hak puji tu puji. Hak tak betul, tak betul. Jangan kita hak apa ni bila nampak tak molek tu semua tak molek. Tak boleh lagu tu. Ataupun molek belaka. Hak tak molek pun tak nampak. Tak boleh juga lagu tu. Siapa dia yang rugi? Kita sendiri rugi. Maknanya kita kena bijaksana. Rakyat tu pun dia kena bijaksana. Cerdik juga. Tu berat tu pemerintah tu. Kalaulah dia buat molek, dia dapat doa ni, keistimewaan Nabi. Orang tidak merintah tak dapat. Kita dapat mana? Dapat hak umum lah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun jawab. Dalam hadis kan ada sebut kan, jawab tu, Nabi jawab salam tu maknanya dia doa selamat sejahtera lah kepada kita. Itu secara umum. Semua orang dapat. Mana semaya, tak semaya tak boleh. Tak kira lah. Hak ni kalau tak jadi pemerintah tak boleh ni. Doa ni khusus untuk pemerintah. Itu kelebihan. Lepas tu riwayat Rasulullah gitu seperti lepas tu hadis apa ni, kullukum ra'in, itu hak tu kita dengar semua tu. Hadis itu. Lepas tu dia mari banyak sanad dia je. Hadis yang sahih. Nak ceritanya kita ni semuanya pemimpin. Kita ada jaga, ada bertanggungjawab. Sehingga kalau dia tu tak ada apa-apa pun, tak ada bini, tak ada anak pun, dia pemimpin kepada diri dia sendiri. Itu kata ulama. Pemimpin kepada dia. Dia kan yang kawannya, tangan dia, kaki dia, mulut dia, lidah dia. Dia kawal. Pemimpin. Mana dalam Islam ni dia bagi semangat jadi pemimpin. Sekuat-kuat. Kalau dia tak ada apa, dia tetap pemimpin. Maknanya pemimpin tu dia, orang yang bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab terhadap lidah kita. Jangan tidak bertanggungjawab, ikut serah nak kata. Jangan lagu tu. Kita kawal kan, boleh kita nak sumpah orang pun boleh, nak ampu orang pun boleh atas kita. Situlah maknanya kita ni sebagai pemimpin, pengawal, kita yang mengawal. Kita yang mengawal. Dan kita kalau buat benda molek, baca Quran, kau berzikir, kau apa, kau boleh pahala. Dengan lidah tu boleh pahala. Tidak nanti jadi presiden. Cumanya peringkat masing-masing lah. Ni atas kita speak seorang je. Ni berapa juta orang ni. Dia dapat lebih. Kita dapat sikit, kita kata. Tapi kau mana-mana pun dapat juga. Dapat tu dosa ke ataupun pahala. Dapat dua tu ya. Mana-mana pun dua tu. Jadi kalau orang berniaga besar, untung pun besar, rugi pun besar. Apa? Siapa terduduklah, reboh, mati selalu. Kira-kiranya setengah-setengah tu. Dengar cerita jatuh tu kan, mati lah, reboh situ selalu. Lagu tu keadaannya. Ada orang yang tak ada apa-apa, sana apa-apa. Siapa naik, siapa jatuh, serupa dia. Aku tak cara. Sebab apa? Dia tak ada rugi apa-apa, tak ada untung apa-apa. Supaya tulah lagu tu semua. Tetapi setengah-setengah orang ada nego besar ni. Kalau orang ni naik lagu mana je ni? Susah. Kalau orang ni jatuh lagu mana jadi? Dia ada kaitan. Mana tidak serupa keadaan orang. Keadaan orang tu tidak serupa. Walau bagaimanapun jelaslah hak tadi tu. Jadi kalau pemerintah ni umum, pahala pun banyaklah kalau dia dapat. Memang betul lah dia. Kan termasuk dalam sab'atun yuzilluhumullah, 7 macam Allah Subhanahu taala bagi perlindungan esok tu, dapat naungan Allah Arash pada ketika orang lain tak dapat. Nombor 1 sekali al-imamul adil, pemerintah yang adil. Nombor 1 sekali. Jadi hak ni pemerintah belaka, penjaga belaka, ada tanggungjawab belaka. Isteri ke anak, hak tadi kan dalam tambahan tadi ada anak tu bertanggungjawab terhadap harta ayah dia. Mana kalau sekiranya ayah dia tu tak boleh nak urus dah, anak bertanggungjawab. Tengok kalau lah masuk molek ajaran ni, jadi molek masyarakat. Jadi molek ni dak
Harta ayah ada tu habis buat joli. Bukan nak jaga. Dah tak bagi didikan molek, macam mana nak jaga? Duk ajar mewah-mewah, duk ajar buat maksiat, macam mana nak boleh kawal? Inilah peluangnya. Duit boleh sejuk-sejuk ayah. Ayah dia susahnya. Ayah tu sakit jiwa. Bila sakit tengok keadaan anak. Dah tak cara kau agama sangat. Kalau lah cara kau agama, anak tu cara molek. Jadi ayah tu senang hati tengok. Kemudian hadis ni banyaklah ni hadis ni dia banyak hadis Ibnu Umar. Lepas tu cerita Ma'qil bin Yasar Ubaidullah bin Ziyad ni dia gubernur di Kufah. Gubernur di Kufah. Dan pernah dia menjadi gubernur juga. Kufah dan Basrah tu diserahkan kepada dia. Dia ni terkenal keras. Kerana keras dia tu ada baiknya dan ada buruknya. Gitulah. Ya, jadi keras tu apa? Mugah nu pun keras juga, rakyat nu pun. Tu dia cerita dia ni. Di zaman dia ni lah, zaman Yazid. Dia ni ada di zaman tu. Lepas tu zaman kemudian lagi ada. Kerah dah dia. Sayyidina Hussein pun mati. Semasa zaman dia lah. Zaman dia mereka. Dia kena kerah lah. Sebab apa? Orang-orang situ banyak fitnah, duk bawa benda-benda yang tak betul. Dia kena kerah. Kalau orang tidak lagu ni tak boleh duduk lama. Tak ada sampai 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu berapa orang gubernur tukar semua. Mari hak ni senyap duduk situ. Terbaik buat. Dia jenis kerah lah. Tapi kerah ni, orang kerah ni kadang-kadang dia jadi lebih lah. Itu dia macam ni contohnya. Dia pergi ke mana-mana pun dia pemimpin. Dia tu ada baik dia. Dia pergi ziarah sahabat ni. Hak sahabat sakit ni dia pergi. Sakit tu sakit membawa matilah sahabat. Ma'qil pun kata, aku nak cerita royak sahadis ni kepadamu ni. Hak aku dengar. Kalau aku yakin aku ni hidup lagi, aku tak royak. Kan dalam riwayat asal lagi kan dia kata, apa sebelum pada ni tak royak? Dalam riwayat asal lagi. Dia kata kalau sebelum pada ni aku tak akan royak. Tapi hak ni pasal kira-kiranya aku tidak yakin yang aku hidup lagi. Nak royak kan? Apa dia kata lagu ni? Dia takut kah? Setengah-setengah orang kata dia takut. Kalau dia royak dulu, dia akan hukum, dia akan buat gitu gini. Tetapi itu pendapat tidak kuat. Kuatnya dia kira pasal kerah dia tu dalam keadaan dia tengok keadaan juga. Mana dalam keadaan biasa boleh jadi dia tak akan herau pun. Orang ni dia kena suasana juga. Ni dalam keadaan nak mati ni mesti dia kata benda ni penting. Tak ada kepentingan apa-apa. Dia royak ni hak betul. Gitu. Kalau tidak, boleh jadi dia buat tak cara je. Orang jenis biasa dia buat tak kisah. Nak kata lu ikut tak kisah. Aku kira aku. Jadi tak ada faedah. Kalau dia kira tak ada faedah kalau royak. Sebab dia sudah mengambil satu sikap dah. Sikap dia lagu tu. Tak kira siapa. Dia pun kata, tidak ada seorang pun manusia, hamba tu maksudnya manusia lah, yang Allah berikan kuasa memerintah kepadanya. Lepas pada tu dia mati. Pada hari dia mati tu dalam keadaan dia menipu, dalam keadaan dia tak betul, dia khianat terhadap rakyat dia. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan syurga kepadanya. Tu dia kata. Tengok sahabat. Dia tak royak. Dan dia royak, dia takut kalau dia tak royak, makna dia menyembunyikan hadis ilmu. Dia kena royak. Sampai masa dia kena royak. Ni dia royak. Jadi kena beringat sikit. Jangan buat tak betul. Jangan buat tak kena. Jangan zalim. Jangan gitu gini. Kalau tidak, Allah SWT haramkan syurga kepadanya.
Haramkan syurga tu lagu mana? Imam Nawawi kata ada kemungkinan dua. Satunya kalau dia menghalalkan, tak apa buat zalim, halal zalim. Kalau dia kata gitu, maka haram sungguh neraka tu kepada dia. Tak akan masuk syurga tu kepada dia. Dia tak akan masuk syurga semua, sebab dia menghalalkan yang haram. Yang kedua, dia tidak menghalalkan perbuatan dia yang tak kena tu, yang khianat itu ataupun yang zalim itu. Tetapi dia buat juga. Dia buat juga. Maka maksudnya di sini Allah SWT haramkan kepadanya syurga ni, syurga yang istimewa. Orang lain masuk dulu, boleh masuk dulu, dia tak boleh masuk sekali. Itu makna haramkan. Haramkan syurga. Makna haramkan syurga tanpa masuk neraka dulu. Ada orang yang tanpa hisap kan masuk syurga. Dia ni tidak lagu tu. Lamalah kena menunggunya. Tak tahulah duduk mana. Dalam neraka kau kena lama, ataupun pada mahsyar kau seksanya, ataupun dalam kubur kau, tak tahu. Waktu tu boleh jadi berlaku. Maknanya tak masuk sekali dengan orang ramai-ramai, orang lain-lain. Boleh jadi hak selama ni rakyat dia tu orang biasa aja. Orang tak ada hormat pun, orang tak ada iring dia pun, orang tak ada beratur pun, pada ketika dia lalu tu tepi jalan tu, beratur jujur, orang tidak kibab dera pun pada ketika dia lalu. Saya lebih dulu masuk syurga daripada dia. Boleh jadi. Boleh jadi. Padahal dia tu sepatutnya masuk syurga dulu daripada orang lain. Kalau molek lebih istimewa daripada orang lain. Ni dak kurang daripada hak kurang dalam dunia. Itu yang dia sebut. Mana ma min abd, tak ada seorang pun pemerintah, tak ada kecuali. Mana mu pun mana kena beringat. Kena beringat. Di dalam keadaan kita nak buat benda molek, kita kata ada kalanya tak kena raya, kita pelajar jadi lebih. Tak boleh juga. Tak kena juga lagu tu. Nak jaga hak tu. Ubaidullah bin Ziyad ini mengikut dalam hak kebanyakan sejarahnya, dia kata dia inilah yang bunuh Sayyidina Husainnya. Tapi sebenarnya dia tidak, dia gubernur saja. Dia bukan mengarahkan. Tu cerita tu panjanglah, kita tidak nak bincang tu. Walau bagaimanapun dia ni seorang yang kerah lah. Seorang yang kerah. Bahkan sebahagian ulama kata dia ni termasuk bukan kerah gitu saja, termasuk dalam zalim. Termasuk dalam zalim. Kalau betul, yalah dia bukan sahabat. Dia di kalangan tabi'i. Di kalangan tabi'i. Kalau kita tengok kepada sikap dia ni kan, kerah. Hak tengok selepas pada ni pula. Dia kata mu ni hapah, dia kata. Tu tengok. Mu di kalangan sahabat ni apahnya, di kalangan sahabatnya. Dia lah juga. Tu pun. Dia juga. Tengok tu. Ada kau orang kecek lagu tu. Dengan sahabat ni orang lain pergi ngadak molek, hormat molek. Dia orang-orang yang hadis dia kecek lagu tu. Tu beratlah tu, buah beratlah. Lepas pada tu ni supalah. Cumanya asal lagi daripada Ma'qil, ma min amirin yali amral muslimin. Tidak ada seorang pemerintah yang memegang urusan orang-orang Islam, lepas tu dia tidak sungguh-sungguh, tidak ikhlas, dia tidak akan masuk bersama mereka syurga. Kalau masuk syurga pun lewatlah, tak masuk sekali dengan orang lain. Sebab dalam hadis ni bukan kata tak masuk langsung, tak masuk bersama mereka, menunjukkan dia ni tidak jadi kafir walaupun zalim pun. Pemerintah tu walaupun zalim pun dia tidak jadi kafir, kecuali kalau dia menghalalkan kezaliman itu. Kalau dia tidak menghalalkan kezaliman, dia hanya melakukan kezaliman, seperti minum arak, seperti gapo lah juga. Kalau minum tu dia minum, tapi dia tidak kata halal arak. Kalau dia kata halal, jadi kafir lah. Mudah je, tidak nanti belah mana. Ni mana tidak masuk bersama mereka syurga, mana dia Islam juga, cuma bersama mereka tu tidak masuk. Lewatlah masuk, lewat. Sedangkan dalam dunia dia dimuliakan, letak datah, letak datah. Orang sanjung dia, orang hormat dia, orang bagi gaji dia, orang bagi kereta ke dia, orang bagi segala kemudahan kepada dia. Kita tengoklah dalam dunia ni gitulah. Tetapi saya esok tidak begitu.
Orang lain masuk syurga, dia tak masuk lagi. Lepas tu riwayat daripada A'idh bin Amar ni, Hasan al-Basri menceritakan A'idh bin Amar. Ini juga sahabat ni, kita jarang dengar dia ni. Tapi dia ni termasuk dalam sahabat yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Dia ni termasuk dalam ashabus syajarah. Maknanya orang yang Allah SWT telah redha lah. Orang yang Allah SWT telah redha ni bukan main-main orang. Dia mati di zaman pemerintahan Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ni saat ni lah Ubaidullah bin Ziyad. Dalam Muslim hadis dia ada dua hadis dia. Hadis dia hak ni orang lain Sunan Sittah hak lain tak ada sebut. Muslim seorang je ni. Muslim seorang dalam Sahih Muslim dia ada. Dalam kitab lain Bukhari ke Abu Daud ke apa ke tak ada hadis ni. Dia mati di zaman pemerintahan Ibnu Ziyad. Yani Ubaidullah Ibnu Ziyad. Ubaidullah Ibnu Ziyad ni dia keras. Ayah dia dulu berkeras juga. Ziyad. Ziyad bin Abi, Ziyad bin ayahnya. Hak tu. Hak dalam sejarah. Ni anak dia lah ni. Dia keturunan keras ni, dia keras. Tapi dia lah boleh mengaitah lama pun. Di Kufah tu tak boleh bertahan lama pun. Sebab apa dia main-main kan buih lah dia. Tapi kadang-kadang dia jadi lebih lah. Orang lagu ni lebih. Dia tak, jadi tak apa kenal orang. Sepatutnya dengan sahabat ni kecek lagu lain. Tapi tidak. Tapi ada juga orang lembut tadi, dia kata apa, mutak ayat sebelum pada ni kat, sebelum hari ni apa. Tu maknanya lembut tu dia pergi melawak juga. Dia pergi melawak juga. Bukan kerah tu zalim supaya orang zaman ni. Tidaklah sampai gitu. Tapi kadang-kadang ada buah melampau dia tu, telajak dia tu. Dia ni salah seorang sahabat. Gitu ya, dalam Muslim disebut. Dia tak sebut ashabus syajarah. Tapi dalam Bukhari ada Imam Bukhari isyarat sebut ni, dia ni ashabus syajarah. Dia pergi berjumpa dengan Ubaidullah bin Ziyad. Mana dia tidak sakit ni. Ubaidullah bin Ziyad pun tidak sakit. Dia manusia ni ada keadaannya kita nak kecek dengan dia ni. Masa ni. Orang yang cerdik dia tahu masa ni. Kalau kita kecek, tadilah Ma'qil bin Yasar dia tahu dah. Dia kata kalau ia pun sebelum mana ni aku tak akan cerita, kata dia. Maknanya dia ni dia tengok masa. Hak ni tidak. Dia pernah. Hak ni dia jenis Abu Zalah, jenis tu kan. Kata begitu. Depan gitu. Dia masuk pergi berjumpa dengan Ubaidullah bin Ziyad. Dia ni orang tua. Dia kata ai bunayyah. Dia tu kira berlembut lah. Hai anakku, kata dia kepada Ubaidullah bin Ziyad. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pemerintah yang paling jahat, yang paling tidak baik ialah Al-Hutamah, ialah yang menghancurkan. Jadi dia nampak ni jadi orang ni jadi hancur ni. Pasal dia ni teruk lah Ubaidullah bin Ziyad ni. Maknanya kata depan dia begitu. Dia orang panah, orang kerah. Fa iyyaka an takuna minhum. Dia kata, janganlah mu jadi termasuk dalam pokok tu, kata dia. Ni sahabat ni dia jenis tu. Kalau tak betul sikit, tak kena dia kata. Adalah hak sifat seperti dia ada juga. Tapi ada yang ketika segar-segar ni kata. Dia kata depan-depan orang ramai. Dia kata, mu tu siapa, kata. Mu ni tidak lebih daripada apahnya di kalangan pokok sahabat. Dia kata. Naik angin je. Kata dia. Ada pula sahabat ni apah, kata dia. Ada. Atas ni orang lain, kata dia. Hak selepas mereka. Maknanya mu lah apahnya. Tabi'i. Begitu. Mu lah apahnya. Kalau nak apah pun sahabat tu tak ada apah. Sini daripada hadis ni kita tahu kedudukan sahabat tu setara mana. Kita rajin dengar nama dia, kau tak rajin dengar nama dia, dia tidak hampas. Kita tak boleh kata dia atah. Dia ni hak tepi-tepi, hak tak berguna. Tak boleh lagu tu. Ni nama ni kita jarang dengar. Tapi depan pemimpin tak takut, tegur. Kata lagu tu depan orang ramai. Kata. Begitulah. Kemudian
Babu ghilaz tahrim al-ghulul, sekatulah. Allah.